Dengan siapa wang akan kekal? Ramai orang bekerja keras tetapi wang tidak pernah bertahan lama. Ada juga yang kelihatan biasa namun rezekinya sentiasa bertambah. Kenapa begitu? Wang bukan sekadar kertas. Wang adalah tenaga dan tenaga suka kepada kestabilan. Pertama, wang kekal pada orang yang tenang dan stabil. Jika hati penuh dengan ketakutan, tamak dan keputusan tergesa-gesa, wang mudah datang dan mudah pergi. Kedua, wang kekal pada orang yang berdisiplin. Bukan hanya pandai mencari, tetapi juga pandai mengurus. Tanpa kawalan, pendapatan besar pun boleh habis. Ketiga, wang suka kepada orang yang bersyukur. Jika kita sentiasa mengeluh, tidak cukup, kita menarik kekurangan. Tetapi apabila kita bersyukur atas apa yang ada, rezeki bertambah perlahan-lahan. Keempat, wang kekal pada orang yang memberi nilai. Apabila kita membantu orang, menyelesaikan masalah, dan bekerja dengan jujur, wang datang sebagai hasilnya. Kelima, wang memerlukan keseimbangan. Jika wang dijadikan segalanya, ia boleh merosakkan. Tetapi jika wang dijadikan alat, ia menjadi berkat. Ingatlah, wang mungkin datang kerana peluang, tetapi ia kekal kerana sikap. Jadi ubahlah diri dahulu. Apabila sikap betul, wang juga akan betul tempatnya. Inilah hikmah Babaji. मरने से पहले क्या जानना जरूरी है? ये सवाल थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यही सवाल जीवन को स्पष्ट करता है। पहला, हम स्थायी नहीं हैं। शरीर बदलेगा, उम्र बदलेगी, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन भीतर की चेतना वही रहती है। दूसरा, समय अनमोल है। कल की कोई गारंटी नहीं, पर आज हमारे पास है। जो कहना है आज कहो, जिसे माफ करना है आज करो, जिससे प्रेम है आज दिखाओ। तीसरा, गुस्सा, अहंकार और घमंड अंतिम समय में किसी काम नहीं आते। उस समय सिर्फ प्रेम और शांति मायने रखते हैं। चौथा, धन, प्रसिद्धि, पद साथ नहीं जाते, लेकिन आपका दिया हुआ प्रेम और किए हुए अच्छे कर्म लोगों के दिलों में रहते हैं। पांचवा, खुद से पूछो, क्या तुम सच में जिए या डर में जीते रहें? लोग क्या कहेंगे इसमें उलझे रहें? जीवन लंबाई में नहीं, गहराई में है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कितने साल जिए, बल्कि कैसे जिए। आज से ही सच्चे अर्थों में जीना शुरू करो, प्रेम से, जागरूकता से, साहस से। तब मृत्यु का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने सच में जीवन जिया होगा। जय बाबा जी। Bolehkah kita mengetahui masa depan lebih awal? Soalan ini selalu muncul dalam hati manusia. Apa akan berlaku esok? Bilakah masalah saya akan berakhir? Adakah hidup saya sudah ditentukan? Hakikatnya, tiada siapa boleh mengetahui masa depan sepenuhnya. Tetapi ada satu kebenaran yang lebih dalam. Arah masa depan anda tersembunyi dalam fikiran hari ini. Apa yang anda fikir hari ini, apa keputusan yang anda buat hari ini, bagaimana anda bertindak hari ini, itulah yang membentuk esok. Ramalan mungkin memberi petunjuk, tetapi ia bukan penentu akhir. Mengapa? Kerana anda mempunyai kuasa memilih. Satu keputusan yang sedar boleh mengubah jalan hidup anda. Satu reaksi marah boleh mencipta masalah esok. Masa depan bukan buku yang sudah siap ditulis. Ia ditulis setiap hari. Apabila fikiran menjadi tenang dan kesedaran menjadi jelas, anda mula merasai arah yang betul. Itu bukan ramalan. Itu adalah kejelasan dalaman. Jangan kejar masa depan. Jaga masa sekarang. Perbaiki fikiran anda. Bertindak dengan sedar. Pilih dengan bijak. Maka masa depan tidak lagi menakutkan. Kerana anda sendiri yang menciptanya. Jangan tanya, apa akan berlaku esok? Tanya, apa yang saya lakukan hari ini? Di situlah jawapannya. Inilah hikmah Babaji. Apabila kita tidak mempunyai duit, fikiran kita biasanya ringkas.
Jika seseorang membantu kita, kita rasa bersyukur. Jika seseorang bercakap dengan kita, kita rasa dihargai. Tetapi apabila duit datang, perlahan-lahan fikiran yang sama mula berubah. Cara kita bercakap berubah. Cara kita berjalan berubah. Yang paling ketara, cara kita melihat orang lain juga berubah. Kenapa ini berlaku? Duit sebenarnya tidak merosakkan fikiran. Duit hanya menampakkan apa yang sudah tersembunyi di dalam fikiran. Sebelum ada duit, kita percaya kepada kehidupan. Selepas ada duit, kita mula percaya hanya kepada diri sendiri. Disitulah masalah bermula. Satu perasaan halus muncul. Aku yang buat semua ini. Aku yang berjaya. Aku lebih penting. Perasaan ini menguatkan ego. Sebab itu, ada orang yang bila sudah ada duit, mula melupakan kawan lama, menjauhkan diri daripada hubungan, dan kehilangan kesederhanaan. Tetapi dengar dengan jelas, duit hanyalah alat. Ia tidak mencipta siapa diri kamu. Ia mendedahkan siapa diri kamu sebenarnya. Jika ada ketenangan di dalam diri, duit tidak akan mengubah kamu. Jika ada ego di dalam diri, duit yang sedikit pun sudah cukup untuk mengubah fikiran. Sebab itu, orang bijak berkata, gunakan duit, tetapi jangan biarkan duit menggunakan kamu. Jika duit datang dan fikiran kamu tidak berubah, itulah kekayaan yang sebenar. Inilah hikmah Babaji. Pernahkah Anda merasa sesuatu sebelum ia benar-benar berlaku? Hati terasa tidak sedap. Fikiran memberi isyarat, tetapi tiada bukti yang jelas. Inilah yang sering dipanggil deria ketujuh. Manusia mempunyai 5 deria fizikal. Sebahagian orang bercakap tentang deria ke-6. Tetapi deria ke-7 bukanlah kuasa ajaib. Ia adalah kesedaran yang mendalam. Apabila minda menjadi tenang, apabila ego berkurang, dan apabila fikiran tidak dipenuhi ketakutan, manusia mula merasakan sesuatu tanpa menggunakan mata atau telinga. Deria ke-7 bukan untuk melihat roh atau meramal masa depan. Ia adalah keupayaan untuk memahami kehidupan dengan lebih jelas. Orang yang selalu tergesa-gesa, penuh tekanan dan emosi, sukar merasakan deria ini. Tetapi orang yang berdiam diri, bermeditasi dan hidup dengan kesedaran, perlahan-lahan akan merasakannya. Deria ke-7 tidak datang dari luar. Ia bangkit dari dalam diri. Apabila minda senyap, kebenaran akan bercakap. Inilah hikmah Babaji. Pernah tak satu hari pun berlalu tanpa rasa stres? Perkara kecil pun boleh buat fikiran kita terganggu. Sebenarnya, stres bukan datang daripada keadaan, tetapi daripada cara kita berfikir. Jam di jalan raya, kita stres. Mesej tidak dibalas, kita stres. Orang tidak ikut kehendak kita, kita stres. Tapi cuba fikirkan, adakah semua itu dalam kawalan kita? Tidak. Kita risau tentang hari esok yang belum tentu berlaku. Kita ulang kenangan semalam yang sudah berlalu. Dan kita lupa saat ini yang sedang kita jalani. Setiap kali stres datang, tanya diri sendiri satu soalan. Adakah ini mengancam nyawa saya? Jika jawabannya tidak, maka ia bukan beban yang perlu disimpan dalam hati. Ketenangan bukan di luar sana. Ia ada dalam nafas ini, dalam saat ini. Ada perkara yang kita tidak boleh ubah, tetapi itu tidak bermaksud kita perlu memikulnya sepanjang masa. Mulai hari ini, cuba satu latihan. Apabila stres datang, jangan melawannya. Perhatikannya dan lepaskan perlahan-lahan. Itulah langkah pertama menuju ketenangan. Inilah hikmah Babaji. Hai semua, jika video ini memberi Anda kefahaman dan ketenangan, sila tekan butang subscribe sekarang. Langgan saluran ini untuk ilmu rohani, kebenaran budaya, dan mesej kehidupan yang mendalam. Subscribe hari ini, biar kesedaran ini berkembang bersama kita. Terima kasih. Inilah hikmah Babaji